Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 19 ingin membentangkan kajian kami iaitu Black Metal merupakan cabaran sekularisme dalam kalangan remaja. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Arina Afifah binti Abdul Rahman Manis Selvan dan nombor matrik saya adalah 206326. Okey, apa itu Black Metal? Adakah ia berbentuk K-pop ataupun sekadar rock kapak biasa? Baik, saya terangkan. Black metal ni merupakan sebuah subgenre yang ekstrim dan cabang kebudayaan muziknya lebih kepada heavy metal. Black metal ni juga merupakan salah satu gejala yang mula bertapak di Malaysia pada tahun 1998, khususnya dalam kalangan remaja. Jadi, macam mana kita nak kenal sesebuah band ini berunsurkan black metal atau tidak? Kebiasaannya, black metal ini mereka menggunakan tempoh yang pantas, gaya vokal yang berbentuk jeritan, gitar yang banyak diputarbalikkannya dengan memetik tremolo dan struktur lagu mereka tidak konvensional. Kebanyakan artis mereka selalu menampilkan diri mereka dengan imej yang ganas dalam black metal ini, seperti berambut panjang, pemakaian face paint yang mengerikan dan memakai gelang di kuku-kuku mereka. Black metal ini juga berjaya mengisi kekosongan jiwa anak-anak muda dan memberi kepuasan hiburan yang lebih daripada pengaruh nilai murni dan moral. Black metal ini juga dikatakan memberi impak negatif kepada anak-anak muda kerana unsur di dalam black metal ini berunsurkan pemujaan syaitan dan unsur penolakan agama. Seterusnya adalah objektif kajian kami. Yang pertama, dapat menjelaskan definisi budaya black metal di Malaysia. Melalui objektif kajian yang pertama ini, pelajar akan didedahkan definisi sebenar black metal di Malaysia ini. Yang kedua, dapat mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong para remaja ini kepada budaya black metal. Dalam objektif kedua ini juga, para pelajar akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong para remaja ini kepada budaya black metal. Yang ketiga, objektif kajian yang ketiga adalah dapat memupuk para pelajar untuk menganalisis kesan-kesan budaya black metal ini kepada masyarakat dan negara. Dari sini, kita dapat lihat kesan-kesan pengaruh budaya black metal ini dalam diri remaja kepada masyarakat dan negara. Dan yang keempat, dapat menghuraikan kaedah yang boleh digunakan untuk membendung budaya black metal ini di negara Malaysia. Objektif kajian yang keempat ini, kami dapat menemukan kaedah yang boleh digunakan untuk membendung budaya black metal ini daripada berleluasa di negara ini. Assalamualaikum, nama saya Nurjihan binti Anwar dan nombor matrik saya ialah 205201. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya gejala black metal. Gejala black metal berlaku kerana 4 faktor. Faktor yang pertama ialah penyebaran media massa yang semakin berleluasa. Kemudian keruntuhan institusi kekeluargaan juga mendorong kepada berlakunya gejala black metal. Faktor yang ketiga dan keempat pula adalah kewujudan pusat hiburan dan perjudian dan kurang pegangan agama dalam diri. Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi media yang digunakan untuk mencapai sejumlah besar pengguna seperti televisyen, radio dan internet. Penggunaan media massa kini semakin berleluasa. Media massa pada masa kini banyak memaparkan unsur-unsur ganas, lucah dan budaya yang tidak sihat seperti black metal. Hal ini menyebabkan ianya akan menjadi golongan-golongan muda bahkan juga kanak-kanak. Penggunaan media massa tidak syak lagi menyebabkan mudahnya penyebaran black metal ini. Hal ini dikatakan demikian kerana unsur black metal mudah didapati di laman sesawang internet. Unsur black metal seperti bahan bacaan, gambar dan video mudah diakses.
oleh pengguna dan menyebabkan mereka menjadi obses terhadap perkara tersebut. Hal ini kerana laman sosial bukan sahaja diakses oleh rakyat Malaysia sahaja, namun rakyat dari negara lain juga. Oleh itu, budaya barat seperti black metal, punk, gothic dan skinhead akan mudah menular dalam fikiran remaja di kalangan rakyat Malaysia. Perkara ini akan mempengaruhi remaja untuk meniru budaya negara lain dan wujudnya budaya hedonism dan gangsterism di sekolah. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan laman sosial dapat menghakis pemikiran anak muda sehingga kurangnya nilai-nilai moral dalam diri mereka. Oleh itu, penggunaan media massa oleh remaja perlulah dikawal oleh penjaga ataupun ibu bapa agar masalah ini dapat dibendung. Seterusnya, keruntuhan institusi kekeluargaan juga mendorong remaja pada masa kini terlibat dalam budaya black metal. Penceraian antara ibu bapa menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak-anak dan hal ini akan menyebabkan remaja pada masa kini mudah terjebak dengan budaya black metal. Penceraian antara ibu bapa merupakan faktor utama mengapa remaja pada masa kini mudah terjebak dengan gejala black metal. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan insan yang terdekat dengan remaja. Apabila remaja hilang tempat pergantungan, mereka akan mencari tempat lain untuk meluahkan masalah mereka. Mereka akan mencari jalan mudah seperti black metal sebagai solusi kepada masalah mereka. Oleh itu, ibu bapa haruslah mengambil berat akan aktiviti seharian anak-anak mereka. Hal ini untuk memastikan bahawa anak-anak mereka tidak terjebak dengan gejala black metal. Faktor yang seterusnya adalah kurang penghayatan agama dalam diri seseorang. Faktor ini akan menyebabkan seseorang akan mudah terjebak dengan gejala black metal. Ibu bapa yang tidak memberikan didikan agama yang mencukupi kepada anak-anak walaupun menyedari bahawa perkara itu penting menyebabkan anak-anak mereka tidak mempunyai pegangan dalam hidup. Hal ini menyebabkan pegangan agama dalam diri anak-anak mereka agak cetek dan tidak membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka akan mudah terjebak dengan gejala yang tidak baik seperti black metal. Anak-anak yang kurang didikan agama akan lebih gemar menghabiskan masa mereka dengan menghadiri konsert-konsert black metal ataupun mendengar muzik-muzik yang bergenrekan black metal. Kurangnya penghayatan agama dalam diri remaja juga dikatakan berlaku kerana terpengaruh dengan rakan sebaya. Mereka dikatakan lebih banyak meluangkan masa dengan rakan-rakan mereka berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Remaja pada masa kini terlalu mempercayai rakan-rakan mereka sehingga sanggup melakukan apa sahaja tanpa memikirkan kesan yang akan terjadi. Pengaruh daripada rakan sebaya ini akan menyebabkan gejala black metal akan lebih mudah tersebar. Mereka haruslah pandai memilih mana rakan yang baik untuk mendorong mereka ke arah kebaikan. Kurang dorongan agama dalam diri seseorang juga menyebabkan seseorang itu akan mudah terjebak dengan gejala black metal. Setiap individu memerlukan dorongan dan sokongan daripada orang-orang sekeliling untuk mendekatkan diri mereka dengan ilmu agama. Tanpa dorongan yang kuat, usaha untuk menuntut ilmu hanyalah sekadar hangat-hangat tai ayam. Hal ini akan menyebabkan mereka akan mudah terjebak dengan golongan black metal. Mereka akan mudah terpesong dari ajaran agama dan ianya akan memberi kesan negatif kepada mereka. Oleh itu, hal ini menunjukkan bahawa faktor ketiga iaitu kurangnya didikan agama dalam diri seseorang akan menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh dengan gejala black metal. Akhir sekali, wujudnya pelbagai pusat hiburan dan perjudian memudahkan lagi penyebaran aktiviti black metal. Remaja pada hakikatnya menginginkan hiburan untuk melepaskan tekanan mereka. Sebagai contoh, jika mereka mempunyai masalah di sekolah ataupun di rumah, mereka ingin mencari tempat untuk melepaskan semua masalah mereka. Mereka menganggap bahawa dengan mengunjungi pusat-pusat hiburan tersebut, mereka akan dapat melupakan segala masalah yang mereka hadapi sekarang. Mereka menganggap bahawa dengan menyertai aktiviti black metal ini, mereka akan dapat kecapi kebahagiaan yang mereka cari selama ini. Namun, secara jujurnya, aktiviti black metal ini lebih banyak memberikan kesan negatif berbanding kesan positif kepada golongan remaja. Oleh itu, setiap pihak haruslah memainkan peranan masing-masing untuk membendung agar golongan remaja ini tidak menghadiri tempat-tempat sebegitu. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah mengawal pergerakan anak-anak mereka agar mereka tidak datang ke pusat-pusat perjudian ataupun pusat-pusat hiburan. Kerajaan juga boleh memainkan peranan mereka dengan menutup pusat-pusat perjudian dan pusat hiburan agar golongan black metal ini dapat dibanteras.
Akhir sekali, jelaslah bahawa faktor-faktor tersebut akan menyebabkan mudahnya berlaku penularan aktiviti black metal dalam kalangan remaja di Malaysia. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing agar masalah ini dapat dibendung daripada meracuni pemikiran remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja yang akan menjadi pengganti kepada pemerintahan negara. Jika masalah ini masih berleluasa, maka negara akan berada dalam keadaan huru-hara. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Pembintangan ini akan diteruskan oleh ahli kumpulan yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Izzah Balkis binti Hairil Anwar. Nombor matrik 206609. Pada era globalisasi ini, pelbagai isu kerap diperkatakan oleh masyarakat. Hal ini kerana isu black metal sering menjadi buah mulut masyarakat. Buktinya, ia sering diuar-uarkan di media massa seperti di akhbar, televisyen dan di media sosial. Oleh itu, banyak kesan yang diperolehi dari isu black metal ini. Kesan black metal yang amat jelas sekali terhadap masyarakat adalah dapat memudarkan nilai keagamaan dalam diri masyarakat. Kumpulan serta pengikut black metal ini lebih agresif kerana mereka membawa satu budaya yang lebih menyesatkan, iaitu dengan menyeru pengikut mereka menentang Tuhan dan agama serta melakukan pemujaan syaitan. Amalan pemujaan syaitan ini terang sekali amalan yang ditentang oleh agama kerana ia mensyirikkan Tuhan dan seolah-olah ada kuasa lain yang lebih hebat berbanding Tuhan. Hal ini akan menyebabkan masyarakat mudah lalai dengan mengabaikan akhirat. Sesungguhnya, dunia hanyalah alam yang sementara. Remaja akan mudah terpengaruh dengan black metal kerana di usia inilah mereka mula ingin mencuba perkara baru. Sekiranya mereka tidak diberikan didikan agama yang betul, lebih senang untuk fikiran mereka dicemari oleh muzik berat ini. Apa jua muzik sememangnya dapat melalaikan dan menghitamkan hati kita, apatah lagi muzik bergenre berat seperti black metal ini. Selain itu, black metal juga memberi kesan yang buruk kepada masyarakat kerana dapat meningkatkan gejala jenayah sosial dalam kalangan rakyat. Hal ini terjadi akibat daripada intipati yang terkandung dalam muzik black metal itu sendiri. Gaya, perlakuan, pergaulan dan pegangan pengikut kumpulan ini sering menggambarkan gaya bebas, ganas, lucah dan kurang ajar. Masyarakat akan mudah terpengaruh lalu mengamalkan gaya hidup yang tidak bermoral ini kerana mereka memikirkan ia sesuatu perkara yang hebat jika turut serta mengikut gaya barat ini. Rentetan daripada sikap tidak berfikir panjang ini, masyarakat akan mudah terdedah kepada jenayah sosial seperti penegahan dada, pengamalan seks bebas dan keganasan. Buktinya, pada zaman budaya hypebeast menjadi amalan para remaja barat, satu pesta muzik rock dinamakan Pesta Woodstock telah berlangsung di mana dada dan seks bebas turut memeriahkan pesta. Bukan itu sahaja, black metal turut memberi kesan terhadap negara kerana ia mampu menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Apabila jiwa remaja telah dipengaruhi oleh unsur negatif seperti black metal ini, amat sukar sekali untuk negara mempunyai pelapis masa depan yang berkualiti kerana pemikiran anak muda telah dicemari dengan anasir yang merosakkan diri. Para remaja semestinya akan mengabaikan pelajaran demi menghiburkan hati dengan muzik berat ini. Lalu amalan pontang sekolah sudah menjadi norma baharu bagi mereka. Bagaimana lagi negara mahu melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan sekiranya masyarakat sendiri mengabaikannya? Usah katakan hadir ke sekolah, kerja sekolah pun turut diabaikan. Misalnya, program kelas tambahan yang biasanya diadakan selepas waktu persekolahan sering diabaikan oleh para pelajar kerana mereka mengambil peluang tersebut untuk melepak dan berhibur dengan muzik black metal ini bersama-sama kawan.
Jadi, usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan amatlah sukar. Akhir sekali, kerajaan terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk mempanteras masalah ini juga merupakan kesan kepada black metal. Hal ini kerana banyak kerosakan berlaku disebabkan pengaruh black metal ini yang mengandungi unsur keganasan. Bukan dari sudut harta benda kerajaan sahaja, malah dari segi pembentukan sahsiah masyarakat juga perlu dilaburkan bagi melahirkan masyarakat yang berkualiti. Contohnya, kerajaan perlu menyediakan belanjawan bagi mengadakan program motivasi kepada para pelajar serta program pemulihan akhlak kepada individu yang telah tersasar jauh dari landasan. Kerajaan juga perlu menyediakan peruntukan untuk membaiki kemudahan awam yang telah rosak akibat gejala black metal yang ganas ini. Maka, perkara ini jelaslah memberi kesan kepada ekonomi negara kerana kerajaan terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk mempanteras masalah ini. Kesimpulannya, isu black metal ini sememangnya memberikan kesan yang negatif bukan sahaja kepada masyarakat, malah juga kepada negara. Hal ini akan menjejaskan imej negara itu sendiri dan negara akan dipandang enteng oleh negara-negara lain. Bagaimanakah negara ingin mencapai transformasi nasional 2050 jika negara sendiri telah dipandang serong oleh negara luar? Maka, marilah kita bersama-sama menggambling tenaga mempanteras black metal ini demi kemajuan negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Syafiqah binti Zamri dengan nombor matriks 207717 akan membentangkan tentang kaedah menangani isu black metal. Seperti yang telah dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya terlebih dahulu, aktiviti black metal memberikan banyak kesan buruk kepada remaja. Jadi, kita haruslah berganding bahu untuk bersama-sama menangani isu black metal ini supaya perkara ini tidak menjadi sesuatu yang digalakkan kepada remaja. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh diambil oleh beberapa golongan bagi mengatasi isu black metal dalam kalangan remaja. Dari segi individu, remaja perlu mengawal nafsu dan keinginan mereka daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Hal ini demikian kerana apabila mereka terlalu mengikut nafsu, mereka akan melakukan apa sahaja aktiviti yang boleh menghilangkan rasa bosan, termasuk aktiviti-aktiviti yang tidak memberi kebaikan kepada mereka. Kawalan nafsu penting bukan sahaja dalam aktiviti black metal, akan tetapi kita juga perlu mengawal nafsu dalam membeli barang keperluan serta membeli makanan dan minuman. Selain itu, remaja juga hendaklah bijak dalam memilih rakan yang positif atau rakan yang mengajak kepada kebaikan supaya mereka tidak terjebak dengan aktiviti yang boleh melalaikan mereka. Hal ini demikian kerana remaja kini sering meluangkan masa dengan rakan-rakan berbanding keluarga mereka pada hujung minggu. Pemilihan rakan sebaya adalah sangat penting kerana mereka yang akan mempengaruhi cara hidup dan juga aktiviti-aktiviti seharian sama ada perlakuan yang baik ataupun buruk. Seterusnya, keluarga juga memainkan peranan yang penting untuk mengatasi isu ini. Ibu bapa haruslah mengambil berat dan memantau kelakuan anak mereka di luar rumah supaya mereka tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ramai ibu bapa sekarang yang tidak mempedulikan anak-anak mereka kerana terlalu sibuk. Ibu bapa yang terlalu sibuk mestilah bijak membahagikan masa antara kerja dan juga keluarga supaya perlakuan dan keberadaan ahli keluarga yang lain dapat dipastikan dengan selamat. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah memastikan anak-anak mereka berada di rumah selewat-lewatnya jam 10 malam supaya dapat mengelakkan mereka pulang ke rumah terlalu lewat kerana melibatkan diri dengan aktiviti tidak berfaedah seperti aktiviti black metal. Selain itu, ibu bapa juga mestilah memberikan pendidikan dan contoh yang baik kerana anak-anak mereka akan mengikut sikap ibu bapa yang diamalkan.
Peribahasa bapa borek anak rintik haruslah dititik beratkan supaya ibu bapa lebih berhati-hati dengan kelakuan dan aktiviti seharian mereka. Ibu bapa boleh menerapkan aktiviti atau nilai yang baik dan positif dalam diri anak-anak mereka sejak kecil lagi supaya mereka dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Ibu bapa juga haruslah meluangkan masa dan bersantai bersama anak-anak mereka agar dapat mengeratkan lagi hubungan dalam institusi kekeluargaan. Dengan cara ini, mereka akan merasakan diri mereka disayangi dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak baik. Di samping itu, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang ketat dengan mengenakan denda kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti black metal. Dengan adanya hukuman atau denda ini dapat memberi kesan kepada remaja untuk tidak melakukan atau tidak melibatkan diri dalam aktiviti black metal bagi mengelakkan diri mereka daripada dihukum. Mereka akan berasa malu sekiranya ahli keluarga atau rakan-rakan yang lain mengetahui bahawa mereka dikenakan hukuman. Penguatkuasaan undang-undang adalah untuk memastikan keselamatan dan kebajikan remaja-remaja terjamin serta dapat memastikan aktiviti black metal dapat dibanteras. Tambahan pula, kerajaan hendaklah melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling mengenai keburukan penglibatan aktiviti black metal ini dalam kalangan remaja. Bukan sahaja di sekolah, malah kerajaan juga boleh melaksanakan sesi kaunseling di dalam sebuah bilik khas oleh kaunselor-kaunselor yang berdaftar. Kaunselor-kaunselor tersebut boleh memberikan nasihat dan pandangan yang baik kepada remaja yang terlibat dengan aktiviti black metal supaya dapat memberi kesedaran kepada mereka tentang keburukan aktiviti tersebut. Natijahnya, sudah terang lagi bersulur aktiviti black metal ini memberikan kesan-kesan yang buruk dalam kalangan remaja. Mereka yang terpengaruh dengan aktiviti ini seharusnya mencari jalan penyelesaian supaya mereka tidak terlalu taksub dengan aktiviti yang tidak memberikan apa-apa faedah sekalipun kepada mereka. Bukan sahaja diri mereka yang patut mencari jalan penyelesaian, akan tetapi pihak lain seperti ibu bapa, kerajaan dan juga masyarakat perlu membantu mereka dalam isu ini. Peranan ibu bapa dan juga kerajaan dapat membantu untuk mengatasi hiburan melampau seperti isu black metal ini. Tidak lupa juga, masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membendung dan membanteras isu black metal dalam kalangan remaja kerana mereka yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Maka, semua pihak hendaklah mengambil berat tentang isu yang diperkatakan ini. Sekian, terima kasih. Jadi, terdapat faktor, kesan dan langkah dalam kajian ini. Secara ringkasnya, antara faktornya adalah yang pertama, faktor media massa, yang kedua, keruntuhan institusi sesebuah keluarga, yang ketiga, kurangnya penerapan ilmu agama dalam diri masing-masing, dan yang keempat, wujudnya pelbagai pusat hiburan dan perjudian. Jadi kesan-kesannya ialah yang pertama ialah memudarkan nilai agama dalam diri masyarakat. Yang kedua, peningkatan gejala jenayah sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Jadi langkah-langkahnya apa? Secara ringkasnya, terdapat 3, iaitu yang pertama, peranan individu. Peranan individu itu sendiri iaitu mengawal nafsu mereka untuk tidak melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti menyertai aktiviti black metal. Yang kedua, peranan keluarga. Peranan keluarga seperti
ibu bapa perlu memantau dan mengambil berat anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak terbiar dan bergiat aktif dalam melaksanakan aktiviti black metal ini. Seterusnya, ibu bapa perlulah memberikan pendidikan yang secukupnya dan menjadi suri tauladan, iaitu contoh yang baik kepada anak-anak mereka agar kelak besar nanti anak-anak mereka bisa menjadikan ibu bapa mereka sebagai idola. Dan yang ketiga ialah peranan kerajaan. Kerajaan perlulah mengetatkan undang-undang dengan mengenakan denda kepada aktivis yang mengadakan aktiviti black metal ini. Kesimpulannya, black metal ini menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Ramai remaja yang semakin terjebak dalam budaya black metal ini. Budaya ini juga dapat menjerumus seseorang kepada aktiviti murtad sekiranya seseorang itu tidak dihalang kerana tujuan budaya ini adalah untuk menolak ajaran agama Tuhan. Selain itu, budaya ini juga dapat memesongkan akidah umat Islam melalui hubungan muzik yang memuji syaitan dengan kepuasan yang melampau. Jadi, perkara ini haruslah ditangani dengan segera agar budaya ini tidak berleluasa dalam negara kita. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama dan berganding bahu dalam menangani budaya ini kerana remaja merupakan generasi yang akan memegang tampuk pemerintahan negara dan mencorak pentadbiran negara kepada generasi yang seterusnya. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah awal ekstrim metal atau underground metal di Malaysia adalah sedikit sama-sama. Ia umpama permulaan zaman batu, malah bukan untuk metal sahaja, namun untuk keseluruhan scene underground. Kerana di zaman tu maklumat-maklumat dan kaset sangat sukar didapati. Kebanyakan info mengenai scene awal underground boleh ditelusuri menerusi zin-zin purba seperti contoh yang dipaparkan ini. Edis Zin adalah antara zin terawal wujud di Malaysia, diikuti dengan zin Thrash Attack. Pada pertengahan 1980-an, scene underground metal mulai wujud dalam kelompok yang kecil yang kemudiannya meluas. Ketika anak muda pada masa itu yang telah bosan dengan populariti heavy metal dan rock yang sedang membanjiri tanah air. Anak-anak muda ini inginkan sesuatu yang lebih ekstrim, berlainan dan sesuai dengan jiwa mereka yang memberontak pada masa itu. Muzik bawaan baru ini digelar dengan gelaran thrash, death, black metal dan ada kalanya dipanggil deathcore. Seperti kita maklum, di zaman itu masih tiada lagi pembezaan khusus antara genre-genre metal ini. Yang jelas, ia berbeza dengan mainstream rock yang sedang dikemuncaknya pada masa itu. Setiap negeri di Malaysia mula muncul kumpulan-kumpulan metal tersendiri. Antara yang terawal adalah dari Perlis, Blackfire, membawa muzik heavy metal dengan pengaruh Venom, di mana di zaman itu digelar dengan gelaran black metal atau hari ini kita panggil sebagai first wave of black metal. Dari Kelantan, Slap Death yang membawa muzik thrash metal dengan pengaruh Dark Angel, Slayer. Negeri Kelantan mempunyai banyak peminat thrash metal kerana di sana dahulu mempunyai kedai menjual kaset cetak rompak bernama Metal Merchant yang banyak menjual kaset kopi dari band-band metal dari barat. Macam yang aku cerita tadi, di zaman itu amat sukar untuk dapat kaset metal import. Maka mat metal Kelantan amat bertuah kerana memiliki kedai tersebut. Kumpulan mainstream rock seperti Desire sebelum menjadi artis rakaman malah sangat terpengaruh dengan thrash metal, dengan banyak membawa lagu cover dari Slayer dan Metallica. Dari Kedah, thrash metal Nemesis yang sangat kuat dipengaruhi Metallica dan Sepultura. Dari Kuala Lumpur, vokalis asal Bloodshed iaitu Rosdan telah menubuhkan kumpulan thrash metal ala Metallica iaitu Punisher. Ketiga-tiga kumpulan tadi kemudiannya telah beraksi di konsert thrash metal terbesar pertama di Malaysia, bertempat di Stadium Negara Kuala Lumpur pada tahun 1988 anjuran Alibaka Box Office yang dihadiri oleh kira-kira 3,000 mat thrasher. Maka dari sinilah bermulanya zaman demam thrash metal di seluruh Malaysia. Bermacam-macam jenis imej dan muzik bawaan kumpulan-kumpulan awal ni, tapi majoriti dipelopori dengan gaya Bay Area thrash metal.
kumpulan-kumpulan thrash tumbuh seperti cendawan dan telah banyak gigs diadakan. Antara kumpulan-kumpulan thrash metal yang muncul pada lewat 80-an seperti Pichagari, Voices, Exorcist, Assault, Whiplash, Hijrah, H2O